Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini saya kongsikan berkaitan pembinaan app menggunakan AppSheet dan saya akan buat yang PBD di mana ada timestamp, tahun, nama kelas, nama murid, senarai semak, kaedah, catatan bertulis, gambar, video dan tahap penguasaan. Di mana kita ada base, tahun, nama kelas, nama murid dan subjek. Subjek ni tak perlu. Subjek dah ada tempat lain. Okey, ini adalah subjek mata pelajaran. Okey, kaedah kita ada senarai semak dan kaedah, catatan bertulis, gambar, video. Kemudian tahap iaitu tahap 1 hingga tahap 6 dan ini adalah kosong. Yang ini data akan masuk kat sini dah. Data-data akan masuk di bahagian EPBD. Okey, kita akan buka start for free ataupun di bahagian my account, my app. Sebelum tu masuk dalam appsheet.com. Klik my app. Okey, kita akan create. Okey, create ataupun make a new app. Klik tambah, start with your own data. Klik. Ni kita buat EPBD. PBD e-didik Malaysia. Okey, EPBD e-didik Malaysia dan kita buat others lah. Choose your data. Okey, kita akan ambil data daripada EPBD by Cikgu Sarip. Okey. OP ni. Kemudian kita letakkan di sini. Paste dan klik button search. Okey, dah jumpa? Klik dan select. Okey, dia akan setting. Okey, kita biarkan dia setting dahulu. Okey, dah selesai. Dia tangkap yang first ialah base. Kita nak ambil semua ni, mata pelajaran, kaedah, tahap penguasaan dan EPBD. Okey, mata pelajaran. Oh, saya lupa nak buat bila data yang lain 1, 2, 3, 4. 2, 4 ni, 4 ni kita akan jadikan dia sebagai read only. Yang tadi mana tadi? Ni pun read only lah. Base pun read only. Ada base ni. Okay, save dulu. Kita nak dia read only. Bila read only, dia tak boleh nak tukar kunci mata pelajaran. Subjek. Okey, tambah lagi lah data. Read only, base. Kaedah, tambah. Kita nak read only juga. Semua tu read only. Okey, tambah lagi. Tahap. Klik tahap. Sama juga, read only. Yang akan beroperasi ialah EPBD. Ini. Yang penting lah. Yang ni update, add, delete. Bukan read only lah. Jadi, sekarang kita akan setting di EPBD. Klik. Okay, row number, timestamp kita jadikan sebagai date time. Date time. Okay, save. Okay, seterusnya. Kita turun bawah. Date time. Macam mana paparan dia? Time now. Betul ke tak? Time now tu. Okay, kita letak di UX lah satu. Kita nak tengok, nak lihat paparan. View yang e-base. Data entry ataupun EPBD. EPBD. Okey, kita nak yang EPBD lah. Okey, kita nak dia dalam bentuk form. Kemudian kita nak dia auto save, auto reopen dan kita save. Dan nak lihat tarikh ni betul ataupun salah. Ramai yang salah tarikh . Okey, contoh .
Bila kita 1899, macam mana kita nak tukar tarikh tu? Bahagian data, kita klik pada EPBD. Mana EPBD ya? Bawah sekali. Ni. Klik di kolom tarikh row yang kedua. Jadi kita scroll. Okey, saya hide dulu yang ni. EPBD tarikh row yang kedua. Okey, di bahagian sana lah. Ni. Time now ni. Klik time now. Kita nak cari yang date time now. Ni date time now. Kena select yang ni ya. Date time now. Insert. Klik now. Okey, jadi now time now lah. Now time now. Klik save. Okey, kita save, kita lihat. Okey, kita lihat macam mana jam, tarikh dan masanya. Dah berubah dah. Pukul 11.29 hari bulan 7 2021. Dia kena tukar yang ni lah. Ramai yang silap. Mana tadi? Time now. Ni. Now. Time now. Baru jadi. Okey, seterusnya kita nak ubah lagi pada formulanya, iaitu tahun. Klik tahun. Turun bawah dia ada data valid. Tahunnya kita lihat base. Kita klik pada base tahun. Okey, jadi kita akan tukar formula data valid if, iaitu base bracket tahun. Tutup bracket. Base tahun bracket. Kita lihat sini lah. Base ni tak ada D ya. Base tak ada D. Base saja. Kena ikut yang bawah ni. Base dan tahun. Dan kalau kita lihat, dah right. Klik save. Dan nak lihat betul salah, lepas ni lah kita masukkan dulu. Nama kelas. Klik nama kelas. Data valid. Valid if. Sama tadi. Base bracket. Dan sini nama kelas. Type je nama kelas. Bracket tutup. Dan kita klik save. Dan kemudian nama murid. Klik nama murid. Cari data valid. Valid if. Sama juga base bracket. Dan sini nama murid. Okey, kita type nama murid. Tutup bracket. Okey, klik save. Dan seterusnya, nama murid dah, nama kelas dah. Senarai semak, iaitu mana senarai semak ni? Senarai semak dulu, kita nak subjek dulu kan. Kita tak masukkan subjek sini. Insert one left. Kita masukkan subjek. Tertinggal subjek. Subjek apa? Kita nak nilai. Okey, jadi saya dah tertinggal. Saya kena regenerate structure pada muka. Klik regenerate structure. Yes. Klik sekali lagi. Tinggal subjek. Itu adalah salah satu yang penting lah. Kita lihat. Dah ada subjek lah. Okey. Saya lupa. Timestamp adalah key. Bukan nama. Antik. Save. Okay, kita lihat balik yang nama murid tadi. Bergabung balik tak? Data valid tadi. Okey, nasib baik tak hilang. Okey, kita pergi bahagian subjek. Tik pada subjek. Kemudian data valid. Valid if. Subjek. Mata pelajaran. Dan mata pelajaran. Fotokopi lah senang. Ctrl C. Masuk dalam ni. Paste bracket. Ctrl V. Tutup bracket. Curly bracket. Okey, bracket, save. Dan seterusnya, subjek dah senarai semak. Tik pada senarai semak. Data valid. Valid if. Mana senarai semak? Ni kaedah. Kaedah senarai semak. Okey, ambil senarai semak ni. Dan kita tulis dulu kaedah. Okey, kaedah.
bracket, paste senarai semak, tutup bracket. Okay, dah. Klik save. Done. Okay, catatan bertulis. Ni kena dalam bentuk teks. Silap ni. Kaedah tadi, teks. Teks Catatan bertulis. Catatan bertulis ni mungkin panjang Tak apa. Tag je. Catatan bertulis. Klik. Sama. Data valid. Okay. Valid if. Kita nak kaedah. Mana lagi? Kaedah belum lagi. Ni kaedah ni tak ada lagi. Saya cancel dulu nak tengok. Ni done dulu. Selepas subjek, senarai semak, kaedah. Kaedah belum lagi. Aduh, kaedah pula. Data valid. Valid if. Kaedah. Okey, ambil. Ya, Ma? Saya dah tanya lah. Ctrl V, bracket, ya. Portal pelajaran baru ni, daftar boleh ikut jadual. Siapkan 5 mata pelajaran. Okey, seterusnya dah siap kaedah tadi. Catatan bertulis. Klik. Catatan bertulis iaitu kaedah juga. Tapi kita nak catatan bertulis. Kita copy. Masih data valid. Valid if. Kaedah. Bracket. Dan tutup bracket. Catatan bertulis. Klik save. Dan okey, dah siap. Oh, ada gambar video. Ambil copy dulu. Copy. Catatan. Gambar video murid. Okey, ni data valid. Kita tukar dulu kepada bentuk teks. Data validnya. Valid if. Kaedah. Bracket. Paste. Dan tutup bracket. Save. Okey, done. Apa lagi? Dah habis. Kemudian kaedah tahap penguasaan. Okey, kemudian last tahap penguasaan. Kita gunakan teks juga. Guna tag belakang. Mana tag? Okey, tag. Klik. Okey, data validnya jika yang ni kita nak tahap penguasaan. Kita rename. Nak ambil copy. Oh, sini dah ada. Tahap penguasaan. Paste, bracket, paste, tutup bracket dan kita klik button save. Klik done, save. Okey, kalau kita lihat kita dah sambung semua. Kecuali nama murid. Kita nak dalam bentuk macam mana? Yang kalau macam yang basic ni, dia dalam bentuk multiple choice. Contoh saya buat tahun D1, dia keluar dedikasi, klik nama murid. Ni dalam bentuk multiple choice. Salah satu kita pilih. Contohnya, dah pilih subjeknya bahasa Melayu, kemudian senarai semak. Untuk pemerhatian. Kaedahnya apa yang kita buat? Pembentangan individu, kelas, buku scrap dan sebagainya. Contohnya lukisan. Dan tahap penguasaannya apa? Contohnya 4 dan kita save. Data tersebut akan dihantar ke PVD. ePVD dia akan keluarlah senarai nama murid tersebut. Sedang hantar belum? Dalam proses penghantaran. Dah ada. D1 dedikasi nama murid untuk subjek bahasa Melayu. Menggunakan senarai semak apa? Senarai semak pemerhatian, kaedah bertulis, catatan bertulis. Kita tak masukkan catatan bertulis dan hasil kerja murid. Yang ni kalau perlu. Kalau perlu kita tukar. Contohnya kat sini tak keluar kan. Kita pergi bahagian data. Contohnya wajib isilah. Kita cari ePVD. Sebab yang tu secara manual. Klik view column. Kita cari yang senarai semak dan kaedah dan catatan bertulis dan
video. Yang ni kita wajibkan dia membuat pengisian. Semua wajib klik save. Okey. Dan kita lihat balik lah. Kita lihat react. Kita cuba buat pengisian balik. Sebab tadi kita tak sempat nak type ni. Terus pergi penguasaan 4. Okey. Dia tentang loading. Okey, dah sync. Okey, kita lihat besar sikit paparannya. Ini paparan yang lebih besar. Jadi dia tak lompat, dia pergi kepada bahagian. Okey, contohnya EPBD tahun 3. Dia akan keluar 3 dedikasi, 3 tekun. Nama murid, okey, kita pilih satu, Afifah. Subjeknya contoh bahasa Melayu. Senarai semaknya bertulis. Okey, apa yang kaedah kita gunakan? Iaitu karangan. Tahap penguasaan. Okey, dia tak sempat nak jana. Kita kena generate dulu ni. Sebab kita lambat. Okey, EPBD ni kita kena generate di data. Tadi kita tak wajibkan dia. Okey, di data ni cari EPBD. EPBD, view column. Dan kita regenerate structure. Sebab kita lupa masa data tadi kita tak wajibkan. Jadi dia lompat kalau tak wajibkan. Sekarang ni kita dah wajibkan supaya diisi. Ni require ni. Ni button require. Wajib isi. Klik save dulu. Okay. Jadi kita akan buat pengisian lah, catatan dan sebagainya. Okay, contoh. Tahun 2 pula. 2 dedikasi. Nama murid. Subjek. Senarai semak. Kaedah ujian bertulis. Tahap penguasaan 4. Okey, kita lihat. Kaedah. Okey, kita tak masukkan ni. Ini jadi kosong. Tahap penguasaan. Selepas senarai semak, sepatutnya senarai semak kaedah catatan bertulis. Okey. Kita tak boleh letak sebaris yang ni. Dan ini kaedah dengan nama ni kena letakkan asing. Dia tak boleh sebaris. Okey, saya tambah lagi. Kalau tak, dia lompat. Okey, mana tadi? Kaedah. Yang ni catatan bertulis. Saya cut. Paste. Catatan. Ataupun tak perlu references. Saya lupa. Lupa. Bang dulu. Catatan bertulis ni tak perlu references. Mana catatan bertulis? Sebab dia catatan bertulis ni kosong. Catatan bertulis ni reference data valid ni tak perlu kita buang. Buang ni dulu. Delete. Save. Done. Kemudian gambar video pun tak perlu data valid. Okay, jadi kita klik data valid. Buang. Delete. Save. Done. Supaya boleh dibuat pengisian. Sekarang ni kosong dia kira. Okay, save dulu. Sebab yang ni kita yang adakan. Dia daripada kosong kita nak adakan. Sebab tu kita tak perlu masukkan data valid. Okay, check more time. Gua tekan Alia. Subjeknya sains. Senarai semaknya senarai semak bertulis. Kaedahnya karangan. Catatan. Barulah boleh tulis. Okey, penulisan yang baik.
Okey. Kemudian upload. Kalau kita nak ada button upload, kita tukar lah. Yang gambar video ni, tag ni kita tukar kepada video ataupun picture. Mana picture ni? Picture, image. Sama ada gambar ataupun image. Klik save supaya dia boleh upload gambar. Okay, check lah. Kalau nak upload video, tukar image ni, tambah satu lagi gambar, video. Boleh tambah banyak lah. 2 dedikasi, nama murid, subjeknya pendidikan Islam, senarai semaknya, lisan, kaedahnya, bacaan kuat. Okey, kita nak gambar murid tu sedang membaca. Okey, contohnya, mana murid? Okey, ni murid Open. Okey, dan kita bagi tahap penguasaannya 4 ataupun 3. Contoh dan kita klik button save. Okey, catat betul. Ni tak tulis lagi catatan. Bacaan yang baik. Okey. Dan kita klik save. Kalau kita nak video, kita buatlah 2. Satu gambar, satu video. Okey, barulah lawa kita punya hasilnya. Okey, kita lihat. Image dah ada Dah ada image-nya, video dan data ni ada dalam draft kita lah. Gambar ataupun image ni. Okey. Dalam EPBD. Dalam EPBD ni ada image. Okey, saya buang dulu yang ni. Saya nak tambah contohnya image, video. Kalau tak, kita boleh masukkan satu je. Gambar, video ni. Kita tengok dia. Satu gambar. Jadi satu lagi kita buat video. Gambar murid. Delete. Kita kena tambah satu. Kalau nak gambar, atas gambar, bawah video. Jadi 2 lah. Boleh delete. Okey. Saya buat contoh. Okey, kita kosongkan yang ni yang kira macam yang betul lah. Tahun 3 tekun, nama murid, Ahmad Adib, subjeknya contoh, ni kita boleh pilih boleh tambah lagi. Bahasa Melayu, senarai semak ni kita gunakan pemerhatian, contohnya kaedah pembentangan individu ataupun kelas. Catatan, berupaya membentangkan isi kandungan dan penyampaian yang baik. Ada apa lah? Okey, yang baik. Okey, dan kita ambil gambar dia sedang membentangkan tugasannya. Contoh ini gambar dia. Klik open. Okey, dah masuk gambarnya dan kita klik, bagilah contohnya baik 4. Kan? Okey, kita lihat datanya. Okey, data akan dihantar ke tarikh, tahun, nama kelas, nama murid, subjek. Ini adalah data mentah sebelum kita hantar ke data studionya. Okey, dah ada. Dah ada image-nya. Okey, sini. Okey. Image dah ada. Kat mana image kita ni? Dia akan berada dalam folder image-image ni. EPBD image. Okey. Dan untuk step yang seterusnya, saya akan tunjukkan lepas ni lah pula. Kita sambung-sambung. Sekarang ni pun dah lama dah. Dah 24 minit. Kalau saya sambung kepada dashboard dan sebagainya, nanti cikgu akan pening. Okey, contohnya cikgu kata saya nak nama ni boleh pilih banyak-banyak. Boleh sebenarnya. Kita tukar je. Daripada nama murid ni tag, kita klik. Kita tukar tag ni kepada enum list. Klik enum list, klik done. Dan kita save. Kalau kita lihat, dia akan boleh pilih banyak nama dalam satu masa. Contoh okay, contohnya tahun 2, dedikasi, nama murid.
Kita nak select all pun boleh ataupun kita nak kumpulan ni lah. Ini tak nak, contoh kan. Ini tak nak, klik done. Dan subjeknya ialah bahasa Inggeris. Senarai semak, semakkan bertulis. Semakkan bertulis tak bolehlah melalui pemerhatian, iaitu kaedah yang kita gunakan kerja khusus ataupun pembentangan kelas lah. Okey, catatan bertulis amat baik ataupun sederhana. Okey, kemudian gambar murid-murid tersebut lah. Contohnya gambar murid tersebut dan kita bagi berapa tahap penguasaan kumpulan tadi. 4. Okey, dan data dihantar ke sini melibatkan nama murid, beberapa nama murid dengan subjek, dengan tarikh dan sebagainya. Cuma kalau melibatkan yang banyak ni, tu kita kena gunakan formula untuk pecahkan nama murid ni by individu. Tu cerita yang kedua. Okey, sekian untuk pembinaan. Okey, kalau kita lihat ni, kita refresh je. Okey. Refresh je, data info akan dengan sendirinya akan hilang. Kalau tak hilang pun tunggu macam mana kita nak publish ni. Ni biarkan dulu. Nama dia kata ni, okey, kita klik. Contohnya saya tak nak in list. Saya nak secara individual. Nak lihat data yang dihantar oleh murid tu secara individual. Klik save, klik done, save. Okey, saya tukar balik kepada individual sebab saya nak melibatkan murid secara individu bagi markah tersebut. EPBD. Okey. Boleh masukkan data ni. Kalau kita nak yang atas gambar, bawah video, boleh juga, tak ada masalah kan. Saya lupa nak cakap. Data mana? Data source-nya kalau gambar kita telah upload. Mana data source-nya? Banyak ni dalam ni. Data source EPBD. Jadi kita akan dapatkan daripada sinilah. Okey. EPBD image. Ni. Copy EPBD image ni kita check di bahagian draft kita lah. Dia akan letak satu folder. Enter. Ni. Dalam EPBD image ni sama ada gambar, video yang kita upload akan berada dalam EPBD image kita. Kalau ada, contohnya saya upload satu lagi lah. Contohnya saya upload untuk murid tahun 6 lah pula. Okey, 6 dedikasi. Nama muridnya iaitu Aira. Subjek untuk bahasa, untuk sains lah. Senarai semak bertulis. Kaedahnya iaitu ujian bertulis ataupun huraian. Okey, laporan bertulis, projek. Okey, catatan bertulis. Amat baik. Okey, gambar. Kita ambil hasil kerjanya. Mana hasil kerja mereka? Kat mana ada? Tak ada ni. Contohnya saya letak gambar lah. Ataupun dia hantar file. Mana ada file ni Okey, contohnya dia hantar file kat kita. Kan? Oh, ni file tak boleh sebab ni adalah gambar. Okey. Kalau file kena tukar file lah. Klik save dan tukar. 4. Okey, gambar akan masuk kat sini. Selain daripada data kat sini, dah masuk data di row-row kita ni, dia akan berada di sini. Gambar, image, gambar, video murid atau hasil kerja murid ni, dia akan hantar kat sini dan sini akan hantar dalam folder kita ni. Dah ada lah. Okey, masuk dalam episod yang kedua di mana kita nak tafsirkan. Contohnya cikgu kata, saya nak ramai-ramai macam ni. Kalau ramai-ramai macam ni, dia ada 3 step. Kalau secara individual, hanya 2 step. Data-data ni, contohnya data ni tak ada. Saya delete. Contohnya kalau individual, hanya 2 step. Yang pertama, kita set up app dan set up data-data bawah ni. Dan di step yang kedua, kita tafsirkan, kita analyze di dashboard Data Studio. Okey, jumpa dalam
step yang kedua. Dan jika ada keperluan untuk yang nak yang ramai-ramai dalam satu masa, itu kita akan masuk step yang ketiga. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.